kita berbohong tu kerana nak menyelamatkannya nyawa. Faham tak ni? Ni lah mengaji, macam-macam boleh tahu. Jangan bohong tu, pecah lubang pula. Oh kau bohong dia pun terjun. Nampak tak tu? Saya bagus, saya pujuk kawan tu, jangan terjun, jangan terjun, saya akan serahkan saya punya harta, awak jangan terjun. Datanglah makcik ya, hari ni dia tak datang, dia tak tahu bab ni. Dia kata, budak bohong tu, tak ada mananya nak serah harta, dia nak bohong tu, dia nak supaya kau jangan terjun. Dah terjun kawan tu. Mana tahu kok berlaku benda macam tu. Kita kata orang ni mana ada getah. Tiba-tiba dia kata jangan lompat, jangan terjun sebab nak bagi getah. Dia setahu aku ni jiran aku, mana ada getah ni, jadi papa kedana dia ni. Jangan, dia bohong tu. Dia kata nak bagi getah tu bohong, kau jangan dengar. Terjun kawan tu. Sebab ada seorang makcik ni jujur. Faham tak? Ada kala jujur ni berdosa. Tu contoh jujur berdosa lah tu. Asbab kita jujur, nyawa orang hilang. Faham tak? Asbab kita jujur, ada nyawa orang Islam dibunuh. Faham tak? Hati-hati. Nanti kalau ada musuh-musuh Islam tanya tentang sesedara kita Islam nak tangkap, nak bunuh, kita pun jujur bagi tahu. Tempatnya sekian, rumahnya sekian, dia balik rumah sekian, waktu ni dia tak ada rumah, kalau nak tangkap waktu macam ni. Tiba-tiba ditangkap saudara kita yang Islam tadi, dibunuh contoh. Asbab kita yang jujur tadi. Tanggung pembunuhan tu, kalau berlaku dosanya kita tanggung. Faham ke tidak ni? Ngaji ke? Ajak mengaji tak nak, jual mahal, bukan kena bayar pun, macam masuk kursus jutawan tu. Tengok budak kecil pun faham. Katanya budak kecil. Ini kursus nak jadi jutawan, kursus nak jadi peniaga berjaya, nak jadi jutawan sekelip mata. Kau main lagi kita sanggup bayar ratus-ratus, ribu-ribu sebab nak jadi kaya punya pasal. Ini kursus nak betulkan ibadat, nak betulkan hati supaya amal kita betul diterima oleh Allah. Tak ada yang sudi nak belajar, free je pun. Tak kena bayar pun, free je. Bayar pun bayar data je. Sekarang dah ada RM35 sebulan, unlimited. Kalau tak dulu kan risau nak buka video-video, sekejap kan dah habis. Betul? Pun tak nak guna juga lagi. Pun malah tap-tap skrin, baru 32K baru. Ngaji-ngaji. Ni yang mengaji sini, siapa tak ada TikTok? Siapa tak ada TikTok? Angkat tangan. Memang tak ada ke? Memang tak suka ke? Atau macam mana? Mana ramai ada TikTok lah ni. Siapa tak follow saya lagi? Baik, ramai yang follow. Ini daripada Terengganu follow, daripada Singapura follow, yang depan mata tak follow. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru jumpa, baru dapat jumpa. Baik. Cari-cari tak jumpa. Okay. Ini saya nak beritahu ni. Tok baki. Share lah dalam grup. Kan ada grup kan? Share lah saya punya live tu dalam grup. Nanti kawan-kawan tekan tu, jumpalah saya punya live ni, jumpalah saya punya TikTok tu. Lepas tu follow lah. Barulah nanti setiap kali kalau kuliah saya buat, boleh mengaji daripada jarak jauh. Kat rumah pun boleh ikut kelas. Waktu Zuhur ada kelas, kadang-kadang lepas Maghrib ada kelas, lepas Isyak ada kelas, tengah malam ada kelas. Baik, saya tengok siapa tak follow setiap. Tok pakai friend tu. Bukan. Tok pakai gambar macam tu, pakai terendak besar dulu tepi laut.
Jap, saya tunjukkan. Ni, Mana? pakai topi. Pakai topi terendak tu saya lah tu. Kan pakai serban kau kata ustaz pula. Jumpa tak? Sekejap. Ini pun penting ni bagi tahu ni. Sebab kalian boleh ngaji. Kalau waktu-waktu lain free tak ada kuliah, boleh ikut juga. Ni. Tok Paki. Siapa ada handphone sekarang keluarkan? Tak bawa. Tak apa. Ni friend ni tekan friend. Tekan friend. Okey, abang ni dah jumpa. Tu. Pakai terendak nampak tu, pakai terendak duduk termenung tepi laut tu. Unfollow. Ni waktu ni tengah mancing. Unfollow. Tekan follow. Unfollow. Unfollow nanti tak follow. Tekan sekali je. Follow back. Follow back tu maknanya mana? Follow back. Cuba bang tekan sekali. Ni, Tekan. Tengok dia jadi apa? friend. Tekan sekali. Betul lah tu. Follow back. Follow back tu maknanya dia minta nanti saya follow balik. Ya. Kena rampai handphone. La ilaha illallah. Tu. Apa? Ada jumpa belum? Saya keluar ni. Betul dah tu. Betul dah. Ni hamba duduk macam ni. Ni. Hamba pakai terendak tu, terendak kebun sayur apek tu. Pakai duduk tepi laut termenung tu. Saya lah tu. Takkan nak pakai serban pula. Nanti orang kata ustaz. Kita pakai terendak tu, lepas mancing tu. Mikir kenapa kumpau tak ada ikan. Follow baik ni ada beberapa orang ni. Hari ni boleh saya punya follower akan tambah lagi tu. Dia tengok balik mana tu. Dah dekat 30 orang. Baik. Apa tak follow siap. Okay. Lepas ni boleh mengaji selalu. Kalau waktu maghrib ada yang tak boleh pergi surau, boleh ngaji. Tengok tu boleh ngaji. Kan daripada duduk saja tengok TV, baik tengok kuliah. Kuliah orang lain pun tak apa. Tok kami tu lain. Tok Gani lain, tu orang kaya. Ni Tok Paki, bukan Tok Gani. Tekan follow. Patutlah rugi follower ramai. Tak ada saya buka. Boleh juga. Tolong. Pagi ni. Ada jumpa dah pakcik. Handsome. Tak ada internet. Tak ada internet tapi tolong macam mana? Gua ni pakcik ni dengan pakcik ni gua dengan pakcik ni makcik ni Diorang ni semua mak-mak saya ni, bapak-bapak saya ni depan saya ni. Okey, dah sambung, nanti follow balik. Kalau ada 3 handphone, 3 follow tahu. Balik ni suruh laki follow, kalau balik suruh bini follow, suruh anak follow. Anak menantu follow semua. Boleh pakat-pakat mengaji tauhid, tasawuf, bab solat. Okey dah. Jangan main TikTok pula dah. Pantang bagi tengok TikTok, scroll benda lain pula dah. Allah. Okey dah pakcik Okey. Okey dah. Jangan main TikTok dulu, tengok ni dah ada depan mata tak yalah tengok dalam telefon tu. Masya-Allah, tabarakallah. Punyalah jujur ni. Dah tahu TikTok dia seronok lah. Tengok kuliah jangan tengok joget-joget Jadi tak pandai. Alamak, nanti kan saya kena
Ni saham dah ni orang. Saya suruh follow tu TikTok tu, suruh ikut kelas, bukan ikut yang joget-joget tu. Nanti kan malam-malam saya jumpa live pakcik macam tu Jangan main-main. Malam-malam saya siapa ni, kenapa dia orang live ni dia buat pula tengok pun joget-joget macam dia. Siap. Jangan main-main pakcik. Ni TikTok ni pasal banyak orang macam tak waras. Banyak orang jadi tak waras. Jadi hati-hati, pandai guna InsyaAllah TikTok ni kalau kita selalu tengok kuliah, dia akan datang iklan kuliah je kat kita. Dia jenis macam tu. Kalau kita tengok masak, akan datang masak aja situ. Kalau Korea kalau Korea je yang datang aja. Macam tu lah. Kalau suka kuliah, kuliah aja datang. Kalau joget, joget, dia akan datang yang joget macam-macam. Atas kita maknanya. Atas kita. Dah beritahu. Baru ada titi ustaz tengok live ustaz dalam titi ada. Nanti minggu depan saya ajar cara nak beli barang-barang dalam saya punya kedai. Hari ni saya ajar follow je. Ni TikTok kena bayar tau. TikTok kena bayar kat saya ni. Banyak follow tambah hari ni TikTok. Okey dah. Tu namanya. Jadi berdusta kerana mendamaikan orang yang berkelahi. Ini masuk di dalam berbohong yang tidak berdosa. Bohong tapi tak berdosa. Bohong maknanya kita cakap benda tak sebenar tapi tak berdosa. Tak berdosa. Pada mana contohnya di sini, berbohong kerana nak mendamaikan manusia yang berkelahi. Boleh faham jangan terlepas pula ni. Jangan terlepas ni. Dengar baik-baik ni. Ini bila orang kata bohong sunat, kita ketawa kan. Bila orang kata bohong sunat lah, mana ada bohong sunat? Tu tak mengaji lah tu. Mailah mengaji. Mai mengaji. Kau boleh tahu. Ini benda ada dalam agama, kita kata tak ada. Sebab tu kita kena belajar. Banyak je benda yang dibolehkan dalam agama ni. Kita bila tak belajar, tak mengaji, tak nak mendengar, tak nak duduk dalam kuliah, kita tak pernah tahu, kita tak pernah dengar. Kita duduk dalam sangkaan yang tadi itulah bohong dosa, bohong dosa, bohong dosa, mengumpat dosa. Padahal ada tempat-tempat yang dikecualikan dalam agama yang mana perbuatan tu diharuskan, tidak berdosa. Itulah bila kita tak mengaji agama ni, otak kita sempit, jadi jumut gitu. Mengaji pun otak kita berkembang gitu. Mengaji. Dengar baik-baik sahabat. Siapa nak bohong, dengar baik. Siapa kaki bohong? Dengar baik-baik. Ni depan ni nak bohong pastikan betul. Ini bukan ajar fahaman sesat ni. Ini bukan ajaran sesat ni. Ustaz boleh bagi contoh tak mengumpat? Boleh bagi contoh mengumpat tak? Okey, contoh mengumpat yang tak berdosa. Asal hukum mengumpat ni berdosa. Contoh di tempat ni apa? Okey, sebelum tu faham dulu mengumpat tu apa? Bercakap sesuatu tentang dosa, tentang aib, tentang maksiat, tentang kekurangan, tentang kecacatan seseorang, yang mana kalau orang tu dengar, dia tak suka, dia benci, walaupun benda tu memang betul dia buat. Faham tak? Itu nama mengumpat. Faham tak sangat tu? Itu takrif dia. Okey. Asal hukum mengumpat ni haram, dosa besar, menghapuskan pahala amal. Tapi kalau mengumpat di tempat yang diharuskan, tidak berdosa dan tidak menghilangkan pahala. Contoh, saya mengumpat
seorang penceramah. Saya sebutkan namanya, Polan bin Polan, yang mendakwa dia ni seorang ustaz. Dia ada mengajar di Bukit Rambai, namanya Polan bin Polan. Dia ni menyebarkan akidah bukan ahli sunnah wal jamaah. Tu maknanya saya ceritakan tentang kesalahan dan keaiban dia, betul? Dia bukan mengajar, dia mengajak orang supaya meninggalkan pengajian tasawuf. Dia mengajak orang supaya meninggalkan pengajian sifat 20. Mereka, dan dia mengajak manusia ni mempercayai, meyakini bahawasanya Allah Ta'ala itu ada tempat tinggal. Jadi saya ceritakan keburukan ni, betul? Mengumpat tak? Mengumpat. Tapi apa niat dan tujuan saya cakap dengan tuan-tuan? Jangan ikut kelas pengajian dia. Tujuannya nak menjaga agama, bukan nak mendedahkan aib dia. Faham tak tuan-tuan? Bukan nak menceritakan aib dia. Bukan niat saya nak memalukan dia, bukan. Sebab saya perlu cakap siapa dia dan apa kesalahan dia, barulah tuan-tuan boleh menjauhkan diri. Kalau saya kata jangan ikut kelas pengajian Polan bin Polan tu kerana dia membawa pahaman yang menyimpang daripada syariat dan akidah ahli sunnah wal jamaah. Siapa dia ustaz? Saya tak boleh bagi tahu. Dan macam mana tuan-tuan nak menjauhkan diri daripada dia? Faham ke tidak? Ni banyak di kalangan kita yang tak mengaji, tak faham masalah ni. Dia kata, kenapa ustaz ni kadang pun dia cakap begitu-begitu juga, dengki. Nampak? Sebab dia tak faham lah tu. Ustaz pun mengumpat juga. Ia mengumpat di tempat yang diharuskan kerana itu hajat. Itu besar hajatnya, kerana kalau pahaman ni tersebar boleh merosakkan akidah. Kenapa ada? Apa hukum jaga akidah? Wajib. Kita wajib mempertahankan akidah. Kita tak nak saudara mara kita, kawan-kawan kita terikut dengan akidah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita tak nak. Jadi dalam bab tu tidak diharamkan, bahkan diharuskan mengumpat. Tujuan apa tadi? Nak menjaga agama, nak jaga masyarakat. Faham tak? Tu contoh satu. Contoh dua, mengumpat. Kita nak umpat laki kita, orang perempuan. Orang perempuan, dengar ni. Perempuan nak mengumpat laki dia. Makna nak menceritakan keburukan, kelemahan, kekurangan suami dia. Siapa yang tanya tadi, janganlah hilang. Siapa tanya tadi, jangan hilang. Ni contoh mengumpat ni, minta satu, dua saya bagi contoh. Jangan punya pemurah lah kita. Bunga tulip. Bunga tulip. Dengar bunga tulip dan kawan-kawan lain. Ni contoh mengumpat yang tidak berdosa. Kita menceritakan kekurangan, kelemahan suami kita, tapi pada orang yang tertentu dengan niat yang tertentu. Contohnya kita mengumpat suami kita pada bapa dia, bapa suami kita itulah. Kita pun balik jumpa bapa kita, bapa mertua kita, ataupun kita hubungi bapa mertua kita, kita pun cerita segala kelemahan suami kita ataupun kejahatan suami kita. Kita cerita, bapa suami saya ni suka sepak terkajang saya, suka maki hamun saya. Saya buat teh kurang buih pun kena lempang dengan dia. Buat teh tarik pendek pun dia marah. Dia suruh tarik panjang-panjang sampai buihnya begini. Kalau tak buat macam tu, saya selalu kena lempang. Jadi mintalah tolong bapa, tolong dan nasihatkan suami saya tu, anak bapa tu, janganlah buat saya macam ni. Mengumpat dah tu. Mengumpatlah, ceritakan kelemahan keburukan suami, tapi pada bapa dengan niat supaya diberi nasihat. Itu contoh mengumpat yang diharuskan. Adapun kalau kita cerita dengan kawan-kawan kita, kawan pejabat kita waktu rehat di kantin, kau nak tahu tak, laki aku ni kan dia macam tu laki aku pula lain. Laki aku ni dia punya perangai dia begini. Ada pakat cerita tu, pakat kongsi cerita, bukan ada faedah apa pun, bahkan mendedahkan itu haram, itu dosa besar. Boleh faham jadi silalah mengumpat di tempat yang dibenarkan. Jadi isteri boleh mengumpat suami,
Contohnya tadi pada bapa, ataupun mengumpat pada tok imam. Tok imam, ni suami saya ni dah lama tak bagi nafkah dekat saya ni. Duit banyak tapi tak bagi pun nafkah kat saya. Jadi tu kan cerita kelemahan suami kita. Minta tok imam tolong bagi kaunseling sikit suami saya ni. Ataupun tanya hukum, suami saya tak bagi nafkah dah banyak dah lama dah tak bagi. Boleh tak saya nak ambil duit diam-diam? Kalau buat basuh baju tu kan saya tengok kalau ada duit tu kan saya sebat. Sebab tu bahagian saya. Patut dia bagi saya tapi dah lama dia tak bagi. Boleh tak saya nak ambil duit macam tu? Tu nak tanya hukum mana? Bukan nak mengaibkan suami. Ini dah kita cerita benda-benda macam tu pada tempat yang tak sepatutnya, di media sosial. Ceritakan suami gini. Walaupun kita tak letak nama suami, cukup dengan mention macam tu orang akan faham, oh suami dia ada masalah. Betul tak? Jangan. Itu hukumnya haram. Begitulah juga suami nak menceritakan keaiban isteri, jangan pada kawan-kawan kedai kopi. Mengumpat pada tempat, contoh mak mertua kita ataupun kakak dia ke. Kita ada isteri, dia ada kakak, kita cerita dengan kakak dia sebab dia segan dengan kakak dia. Tolong nasihatkan adik awak ni. Saya lupa beli bawang je minta cerai. Saya balik lewat seminit dia minta cerai. Kau tolong sikit nasihat adik kau. Faham tak tu? Itu mengumpat yang diharuskan. Dah faham tak boleh faham tak ni? Ni. Faham dah, terima kasih. Boleh okey, terus. Siap, hari ni mengaji yang minggu 1, siap. Tu contoh mengumpat. Ni bukan mengumpat dah sudah dah. Ni cerita bohong. Ni dengar baik. Kejap lagi nak berhenti dah, sekejap lagi. Sahabat, jadi dalam Islam boleh tak mengumpat? Boleh, jika kena niat dan yang tak boleh ni kita cerita pada orang yang tak ada kena mengena. Orang tu kalau dengar sekadar dia, tak ada berbeza. Bukan orang-orang yang kita cerita tadi boleh tolong nasihatkan suami kita, nasihatkan isteri kita, tarbiyah isteri kita, bini kita, suami kita. Tak, dia sekadar dengar. Makna dia dah tahu, ini di antara aib suami dia. Kan kita dah dedahkan aib rumah tangga kita tu. Lepas tu sekarang dia cerita pula dengan kawan dia. Kau tak tahu, kau nak tahu tak pagi tadi waktu sarapan tadi, kawan kita tu si A tu dia cerita pasal lelaki dia. Nampak tak tu? Dah tersebar lagi. Sekarang sebar lagi. Nampak tak tu? Besar dosa kita tu. Sebanyak mana orang yang tahu asbab kita yang bukakan aib tu, tanggung dosa. Kalau suami kita tak maafkan, kalau isteri kita tak maafkan, tanggung dosa dia. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hatilah. Orang bawah tumbuh sama belacan. Macam korang dengar tak? Tuntang tu. Ada yang lelaki kena banding dengan batu lesung ni dah. Tengok ustaz ni cerita pasal apa ni? Pasal bohong ni. Pasal siap ni. Dah diam. Dengar kan? Tengok sampai ke Terengganu dengar. Sampai ke Terengganu dengar, sampai ke Singapura dengar tumbuk cili la ilaha illallah. JB dengar. AS Amerika Syarikat. Dengar sampai AS dengar. Masya-Allah, tabarakallah. Allah. Okey. Berdusta kerana mendamaikan yang berkelahi. Tak kisahlah yang berkelahi tadi siapa. Adik-beradik kita ke, jiran-jiran kita ke, kawan-kawan kita ke, madu-madu kita ke. Jadi kita nak mendamaikan diorang ni supaya jangan berkelahi, jangan bergaduh. Bukan berkelahi ni Allah tak suka. Dapat pula adik-beradik. Dah 10 tahun dah raya tak bertegur siapa. Jalan. Sekarang ada sambung masak tu, orang pakai blender dah sekarang ni, tak pakai resum batu dah. Dia lagi kuat dia ketuknya. Dia bertukang lah tu, bertukang masak dah.
Ini mana ada rumah orang sini? Restoran bawah. Macam marah je bekerja dia tu. Kuat ketuk dia. Lagi kuat lagi lah. Tak apa. Tak berabaikanlah. Jadi kita punya madu berkelahi, adik-beradik kita berkelahi, macam mana nak damaikan dia orang? Paling tidak jangan dia jadi bermusuh-musuhan di antara satu dengan lain. Maka kita pun bohonglah. Kita bohong abang sulung kita bohong akak sulung kita. Sebab dua orang ni dah bergaduh lama dah ni. Raya tak bertegur, raya tak berjumpa. Kita ni tak senang lah tengok adik-beradik kita macam tu. Baru ni ada duduk dengan kakak tu, duduk sembang-sembang. Hei, diamlah sikit orang ajar ni. Sembang-sembang dengan kakak ni. Dia kata dia macam nak berbaik. Padahal kakak kita tak cakap pun. Kita yang mandai-mandai buat cerita. Bohong nak? Bohong kan? Dengar kata dia cakap baru ni dia macam nak berdamai, tak nak lah. Dia pun jadi serba salah. Tapi yalah, ego kan. Jadi saya wakil nak sampaikan benda ni, hasrat dia. Maknanya lepas ni nak jumpa, nak minta maaf lah. Tak pedulilah dia salah ke apa, dia ngaku lah salah. Dia salah ke, dia betul ke, dia ngaku salah. Dia tak nak berpanjangan bermusuh macam ni, tak bagus lah adik-beradik. Kalau apa-apa hal berlaku pun adik-beradik kat nanti kerang. Jadi dia mikir panjang macam tu, nak minta maaf lah. Tapi saya lah jadi orang tengahnya. Sebab dia nak cakap sendiri segan. Abang kita pun mikir. Macam lembut dah hati dia sikit. Pandailah kita goreng. Pandailah kita bohong. Tempat lain kan pandai pula kita membohong ni bohong. Kemudian kita pergi jumpa kakak kita pula. Kita pergi jumpa kakak kita, kita buat cerita lebih kurang sama lah. Buat cerita lebih kurang sama. Kata baru ni ada keluar dengan abang masa lepak-lepak tepi laut, masa mancing tu, adalah duk sembang-sembang pasal kakak ni. Dia pun kata tak nak berpanjangan lah. Orang lain kalau raya kan seronok jumpa adik-beradik ni, dah lama. Biasalah masing-masing ada salah silap. Tapi pun dia ngaku salah lah. Dia kalau salah ke, betul ke, dia ngaku salah juga. Sebab asalkan nak berdamai dah. Yang sudah-sudah, maknanya lepas ni dia kata kalau jumpa, ada kata jumpa lepas ni, tak perlu dah nak sebut pasal cerita tu dah. Anggap macam tak ada apa-apa dah. Kita goreng, tak kicap, letak bawang, letak begini, letak begitu. Jadi dua orang ni pun bersetuju nak baik-baik. Jadi apa kata nanti minggu depan ni, hujung bulan ni saya dapat bonus. Saya dapat bonus, kita pergi makan-makan lah. Kita makan, kita share-share ke. Bawa adik-beradik kita, bawa anak-anak kita lepak itulah. Ikan bakar ke. Dia pun seronok dengar. Padahal kita yang membohong je. Tapi asbab kita buat macam tu, yang dah bertengkar puluh tahun tadi jadi baik. Adakah kita berdosa? Tidak. Faham? Begitu. Macam tu cara bohongnya. Dengan niat nak mendamaikan, nak mengeratkan silaturahim. Hukumnya tidak haram dan tidak berdosa. Bahkan diberi pahala pula kerana berjaya menyambung kembali silaturahim tadi. Begitu dalam Islam ni boleh. Masya Allah, tabarakallah. Lagi sikit lagi. Minggu depan tak tahulah ada kelas ke tidak. Tak tahu, bukan tak ada. Pantang dengar cakap macam tu, tak ada kelas. Orang kata minggu depan tak pasti lagi. Kokok mati mana kita tahu. Dia pantang kalau dengar minggu depan boleh jadilah tak ada kelas kot. Boleh jadilah. Dia kata minggu depan tak ada kelas. Orang kata boleh jadi barangkali. Begitu. Kemudian Allahumma salli ala Ni satu lagi. Jaga-jaga je. Ni last. Dan berdusta suami. Suami-suami, mari sini dengar ni. Ni ada tips nak bagi ni.
Berdusta berbohong suami tatkala engkar ia suami di hadapan isterinya. Bahawa ada madunya lebih kasih kepadanya. Minum sikit. Rasa haus lah pula. Tiba-tiba rasa haus. Bismillah, cepat minum tuan-tuan. Mesti pandai pembohong, mesti pandai temberang. Bila kita mengaji ni baru tahu apa maksud yang Piramli nak cakap. Nampak tak? Sebelum ni kita dengar lagu tu kita ketawa kan? Sebelum ni kita dengar lagu tu maknanya memang Piramli ni memang pembohong. Tapi tengok tak? Tengok tak? Ada hukum dia nampak. Piramli ni dia punya cerita apa pun dia buat dia rujuk pada ulama. Jadi di cerita itu di samping lawak tu ada hukum hakam yang nak disam. Tapi kita yang tak ada ilmu ni kita ketawa kan benda tu. Mesti pandai pembohong. Semua lelaki ni yang ada bini lebih ni semua pembohong. Ya, betul. Sebab apa? Ni sebab dia. Nampak tak ni? Kalau tak perlu berdusta, kamu boleh berbaik-baik, berjak baik sangka, tak perlu berbohong. Tapi terpaksa berbohong kerana nak mengelakkan kalian menjadi isteri yang derhaka kepada suami. Tu. Tengoklah kitab ni. Ini benda ada, kita ketawa-ketawakan sebab kita tak tahu mesti pandai pembohong, mesti pandai temberang, kata dia. Ni lah ni. Suami dia bohong bini dia. Dengan niat apa? Nak mendamaikan. Bahawa adalah madunya lebih kasih kepadanya. Dia kata mana ada? Awak lah yang paling saya sayang sekali. Awak lah yang paling saya sayang sekali. Tak ada dah isteri terbaik macam awak dalam alam semesta ni. 7 petala langit dan bumi ni awak lah yang paling baik, paling solehah sekali. Siap. Ni dia ada dengar ni tuan-tuan. Jaga. Dia ada dengar ni. Jadi dia dah tahu rahsia. Habislah nikah. Maknanya boleh bohong dengan niat apa tadi? Supaya berbaik-baik ataupun tidak berlaku perbuatan yang menjadi asbab dosa besar. Nampak tak? Bahawa adalah madunya lebih kasih kepadanya. Dia kata mana ada, tak ada tak? Awak lah nombor satu dalam hati saya. Mana ada yang lain? Dan apabila harus berdusta maka lebih baik. Ni lebih baik. Harus berdusta tapi lebih baik bahawa memakai ia akan tauriah. Jaga-jaga tauriah ni, faham baik-baik ni. Tauriah ni dia bukan bohong. Tauriah dia bukan bohong. Sebab bohong tadi bercakap benda yang menyalahi fakta, benda yang menyalahi hakikat. Ya, hidup susah, mati pun susah. Dah lama tahu. Itulah guna untung dapat isteri mengaji agama. Alhamdulillah. Siap. Habis tu kenapa Abang Jamil terjun sungai? Pasal Abang Jamil terjun sungai, apa kes dia itu terjun sungai? Tu dibuat terjun sungai cetek, bukan sungai dalam. Dia buat nak tarik belah kasihan bini-bini dia. Kalau sayang, kalau tak sayang saya terjun. Dua-dua sayang, jadi tak jadi terjun. Piramli pandai dia. Makna segala yang dibuat tu niat dia untuk apa? Nak mendamaikan bini-bini tadi. Memanglah cerita nafsu tak suka tu normal lah. Ni nak cerita benda ada dalam hukum. Benda ada dalam hukum. Memang orang kata orang yang laki, orang yang bini laki, ada laki-laki bini lebih ni semua bohong. Betul. Memanglah betul. Tapi cuba tanya kenapa kenapa suami terpaksa berbohong macam tu? Kenapa jawapan dia ada pada kita kalau tak perlu berbohong, tak perlu tauriah, cakap dengan benda yang benar, kita jadi tak bergaduh, jadi okey, tak perlulah bohong, tak perlu nak dusta. Kan tadi dia kata hajat, nampak tak? Sebab hajat, kalau tak ada hajat tak perlu. Tak berhajat tak perlu bohong. Ni bohong tadi sebab ada hajat, pun hajat yang dibenarkan.
Bukan hajat yang tak dibenarkan, hajat yang dibenarkan. Ini contoh hajat yang dibenarkan kerana nak mendamaikan sesama Muslim. Okey. Ada berduta maka lebih baik bahawa memakai tauriah. Tauriah. Dan yang itu jaga baik dengan sahabat ni nak berhenti dah. Lah nak berhenti dah. Sebelah dah. Nak masak apa benda semua tu. Dan yang itu menyebut ia akan perkataan yang ada baginya dua makna. Tauriah ni perkataan kita tu ada dua maksud, ada dua makna. Ada dua makna Satu makna yang hampir dan satu makna yang jauh. Apa maksud satu makna hampir? Satu makna yang orang segera faham. Satu makna benda yang orang cepat tangkap, orang akan faham yang tu. Okey, kan kita buat contoh kan faham. Satu maknanya jauh, maka menghendaki ia akan makna yang jauh itu. Contoh gini bini saya tanya, awak nak pergi mana? Awak nak pergi mana? Sebab kalau jujur memang kan terbang melayang Kuala Bung ni semua contohlah. Ataupun dikeluar perkataan-perkataan yang menjadikan asbab diderhaka, betul? Jadi saya tak nak dia berdosa besar dengan saya, jahat adab akhlak dengan saya. Saya pun kata beginilah, saya nak pergi rumah kawan ataupun nak pergi rumah saudara. Rumah saudara yang bini saya faham rumah saudara lah. Rumah saudara kan kita ramai saudara, betul? Yang bini kita mati-mati dia faham saudara lah. Saudara itu yang maksud makna yang pertama tadi, makna yang dekat. Itu makna yang dekat, makna yang hampir. Makna bila kita cakap orang akan faham yang tu. Saya nak pergi rumah saudara lah. Okey, bini pun kita pun okey lah, okey tak apalah, yang lebih baik, okey bye. Pergi. Rupa saudara mana? Kita nak pergi balik rumah bini satu lagi. Bukan dia saudara tu. Ke bukan saudara? Saudara lah. Saudara seagama. Faham tak tu? Jadi itu namanya tauri. Siap lah lepas ni, habislah rahsia kita. Suka orang suka jangan malam ni kena tidur luar. Tidur luar, kita balik rumah nombor 3. Ramli dah ajar. Ramli dah tu. Sahabat, ni lawak-lawak ni cerita hukum ni cerita hukum ni sahabat. Ni cerita hukum. Maknanya Piramli buat cerita tu ada hukum yang nak dalam lawak dia tu ada hukum yang nak disampaikan. Sebab latar belakang Piramli ni ulama ramai. Dia buat cerita tu macam cerita orang minum dia semua tu, itu semua ada hukum hakam yang nak disampaikan. Anak Ghazali tu bukan lawak-lawak semata-mata, ada hukum yang nak disampaikan. Cuma kita ni tadi tak nampak, tak tahu apa benda nak disampaikan. Kita ingatkan hiburan semata-mata. Ada hukum macam tadi kan, bohong tadi tu. Ada hukumnya, bukan dia buat saja. Ustaz jangan macam-macam pasal pula tak tahu ayat-ayat bohong, biar saya cakap. Ustaz nak tahu ni ayat-ayat membohong biar dapat kesan. Itu tak boleh bagi tahu. Itu ada kitab khusus lah. Itu hanya diajar pada ahli saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Gitu-gitulah cerita ni. Hukumnya cerita begitu. Makna ada hukum. Makna dalam Islam tak salah, cuma salah pada nafsu kita. Salah pada nafsu orang perempuan. Pada hukum tak salah. Hukum Allah tak salah. Pada nafsu orang perempuan salah benda tu. Tak apalah, normal lah tu, biasalah. Okey, dah. Tu nama tauriah. Itu contohlah, contoh tauriah ni dia ada dua perkataan. Satu perkataan yang maknanya dekat, makna orang segera faham begitu. Makna yang kedua jauh, maknanya jauh. Saya pernah sekali kawan datang, dia bawa budak perempuan seorang. Saya tanya, siapa tu? Dia kata anak saudara kita. Dengan mukanya tak bersalah, dengan muka dia. Dia kata anak saudara kita. Nak buat.
Okey, anak saudara. Jumpalah, masuklah, minumlah apa benda semua Lepas tu baru tahu rupanya anak saudara se-Islam. Tu tahu dia lah tu. Bila dia sebut anak saudara, mati-mati kita ingat anak buah dia lah. Betul tak? Kita faham anak saudara ni anak buah. Rupanya anak saudara seagama. Tak ada kena-mengena, bukan darah daging dia pun. Rupanya bakal nak jadi bini dia tu. Dia kata anak saudara. Pandai dia dia mengaji. Dia tahu hukum. Tapi salah gunalah tu. Habis dah. Wallahu a'lam. Ada pun mengumpat. Mengumpat tajuk akan datang. Wallahu a'lam lah. Siapa kaki mengumpat, yang nak tahu pasal mengumpat, tunggu episod yang akan datang, insya-Allah. 2 minggu lagi daripada sekarang 2 minggu lagi. Minggu depan kitab Misbah Munir. Minggu satu lagi, insya-Allah. Okey, ada juga suami yang haram kahwin lebih satu. Ya. Ada. Jangan kata haram kahwin lebih satu. Yang haram kahwin satu pun ada. Laki-laki ni, sebab tu hukum kahwin ni ada kala haram, ada kala sunat, ada kala wajib. Ada kala seorang lelaki ni bini satu pun haram ni. Ni siapa user ni? User 13103447. Wah, macam kat kenalan pula. Ada juga suami yang haram kahwin lebih satu. Betul. Sebab tu hukum kahwin satu, kahwin dua, kahwin tiga, kahwin empat, tak kahwin pun kadang-kadang hukumnya dosa. Baik. Jaga baik-baik. Sebab tu apa saja perbuatan kita ni bersangkut paut dengan hukum. Baik, orang tanya, Ustaz, apa hukum saya tak kahwin? Boleh tak saya kalau tak nak kahwin, Ustaz? Bukan tak nak kahwin, Ustaz. Apa hukum saya tak nak kahwin? Wahai Ustaz. Macam tu ayat dia. Apa hukumnya saya tak nak kahwin, wahai Ustaz? Baik. Kalau kita nak duduk bujang, baik lelaki baik perempuan, nak duduk menjanda, nak duduk menduda, ataupun nak duduk sebagai orang bujang yang tak nak berkahwin, tengok. Kalau kita duduk seorang, kita tak terjebak pada perzinaan, mana hukumnya boleh. Kalau kita duduk seorang tapi terjebak dengan benda-benda haram, keluar bebas dengan laki-laki, berseronok keluar dengan laki-laki begini dan begitu, ataupun berseronok keluar dengan, maka wajib dia kan haram dia duduk seorang. Nampak tak? Tapi kalau dia berkahwin, menjadi asbab berlakunya kezaliman pada bini, walaupun satu, haram dia kahwin. Nampak tak? Jadi kita tak boleh nak tetapkan hukum, kena tengok keadaan dan situasi. Ada orang wajib kahwin. Contohnya tadi, kalau dia contoh dia kata dia sayangkan laki dia. Dia sayang laki dia. Arwah laki dia. Jadi dia tak nak kahwin. Tapi dia terlibat dengan dosa keluar dengan laki-laki, malam-malam duduk berchatting dan berwhatsapp contohnya dengan laki-laki, duduk video call dengan laki, itu haram. Itu menyakitkan arwah. Faham tak? Maka orang macam ni wajib dia kahwin, sebab takut terjebak pada zina. Jangan kita kata ni, tengok keadaan begitu. Wallahu a'lam. Pakar-pakar mengaji, pakar-pakar faham hukum hakam Allah, insya-Allah Allah mudahkan. Allah mudahkan urusan kita. Niat belajar kerana Allah, niat kita belajar kerana nak membaiki amalan kita, hati kita dan sebagainya. Mudah-mudahan semakin hari kita semakin dekat dengan Allah. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan tidak menjadi fitnah. Mudah-mudahan kebodohan, kejahilan terhadap agama dalam diri kita itu tidak menjadi fitnah dalam hidup kita. Sebab tu kena pakar-pakar mengaji agama, supaya kita tahu mana halal, mana haram, apa yang patut dibuat, apa yang tak perlu dibuat. Semoga kita diredai, dirahmati, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan husnul khatimah, mudah-mudahan semuanya diberi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam. Siapa yang tipu? Ingat saya tipu. Tadi tipu pakcik aku tadi. Tadi pakcik yang tipu ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana fakif ahlana wa qarabati lana fi dinina ma alikutu bi wa dzakara sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Habis dah sahabat. Tak apa, gurau-gurau sikit-sikit, tak apalah, biasalah, nak hilangkan bosan mengaji, nak hilangkan bosan mengantuk. Sama-sama jumpa lagi insya-Allah. Jangan ada yang berasa hati pula. Jangan ada yang berasa hati.
Tak ada niat nak sakitkan hati siapa-siapa pun. Kita nak cerita hukum. Ya Allah, mana pelik-pelik ni? Pelik-pelik. Pakcik, terima kasih pakcik. Jumpa lagi pakcik. Jumpa lagi pakcik. Allah Rabbi. Ada kelas Quran Pak ni? Ada. Jazakallah. Ya Kak. Kalau saya tanya Ustaz, Aha. kan Ustaz kata risau munafik. Kan? Kalau Macam mana? kita terlalu risau, kita boleh jadi munafik. Tapi Ustaz, Kalau kita terlalu risau. risau, Tadi Ustaz ada cakap, kalau kita risau tentang keluarga kita, anak-anak kita, macam saya selalu cakap, macam ni kalau mama tak ada, you all ni boleh hidup ke, macam tu Ustaz. Kita risau sampai macam tu. Risaukan anak-anak lah, sebab kadang-kadang ada anak-anak yang tak mau belajar. Betul. Ustaz dia cakap, nanti mama tak ada. Boleh ke Ustaz cakap macam tu? sepatutnya kita tak boleh nak risau benda macam tu. Yang kita risau macam ni. Contoh kita kata ni, ayah risau kalau seandainya ayah tinggalkan korang ni dalam keadaan korang tak ada agama. Itu tak apa. Tapi kalau kerisauan kita tu sebab keduniaan mereka, contoh, itu salah. Takut dia tak belajar. Lepas tu kan lagi takut macam mana nak kerja. Macam sekarang kita ada Ustaz kita risaukan tu. Makna sebenarnya tak boleh tu. Wajib kita yakin dalam hati. Selama ni pun yang memberi rezeki itu Allah Subhanahu Wa Taala. Macam suami kan. Suami kadang dia risau kalau aku mati besok macam mana bini dan anak aku nak makan. Dia kena tahu sebelum dia menjadi suami, isteri dia tu rezekinya telah dijamin oleh Allah. Sebelum dia jadi suami dan sedang dia jadi suami dan selepas dia meninggal dunia, tetap Allah yang menguruskan rezeki. Kita kena yakin macam tu. Jangan kita merasakan diri kita ni asbab isteri kita tu dapat rezeki, kalau kita tak ada, isteri kita tak ada rezeki. Jadi seolah-olah hanya macam kita yang memberi rezeki pula. Itu sebenarnya was-was tu. Itu sebenarnya was-was daripada syaitan yang nak cuba nak merosakkan akidah kita supaya kita ni meyakini bahawasanya senang susah anak bini kita tu duduk di tangan kita. Jadi ini gunanya faedah kita belajar ilmu tauhid. Kena yakin sungguh-sungguh, maknanya rezeki ini bukan daripada usaha ikhtiar kita. Senang susah anak bini kita bukan sebab adanya kita. Susah senang bini kita, anak kita kerana adanya Allah yang memudahkan, Allah yang menyulitkan. Kalau Allah memberi rezeki yang luas ada sebab, kalau Allah menyempitkan rezeki pun ada sebab. Yang kata tak ada rezeki ni orang yang meninggal dunia. Apabila kita kata tak ada rezeki, itu orang yang meninggal dunia. Selagi ajal seseorang itu tidak sampai, pasti ada rezekinya, sama ada banyak ataupun sedikit. Kalau Allah bagi banyak, ada hikmah supaya bersyukur. Kalau Allah bagi rezekinya sempit, supaya dia redha sabar. Kerana dengan redha sabar, dengan kesempitan rezeki itu menjadi ibadah bagi orang yang ada dosa macam kita ni. Sebab tu Allah Ta'ala dengan sebab cara, di antara cara Allah Ta'ala nak menggugurkan dosa kita dengan Allah memberi kesusahan. Bila kita susah, bila kita sempit rezeki kita, hati kita lebih dekat dengan Allah. Kadang-kadang kita tidak memiliki hati yang sedemikian walaupun dalam solat kita. Contohnya dalam solat hati kita melayang, dalam solat hati kita tidak berhajat pun pada Allah, cuma mulutnya sahaja, tubuhnya sahaja yang demikian. Tapi apabila kita diuji dengan kesempitan, susah, hati kita dekat dengan Allah. Jadi Allah nak kita ni hati kita dekat dengan dia. Allah ni sifat dia cemburu dengan hamba yang tak ingat kepada dia. Jadi Allah jadikan asbab-asbab supaya hatinya dekat dengan Allah. Apa cara yang kita ni hati dekat dengan Allah? Apabila kita bertemu dengan kesusahan. Berbanding dengan kita duduk dalam kesenangan. Kan waktu kita berdoa pun lain kan. Waktu kita doa dalam keadaan hati kita tak begitu bersungguh. Berbeza waktu kita susah, waktu kita sakit, kita doa tu penuh dengan perasaan, hati kita memang dekat, khusyuk dengan Allah. Tu nampak tadi solat, dalam keadaan kita solat, hati kita tak ada pun macam tu. Tapi dalam kita kesusahan, kita berdoa tadi dalam waktu kita, hati kita dekat dengan Allah. Jadi Allah nak hamba dia jadi macam tu. Allah nak jadikan dia. Jadi makna wajib kita i'tikad, wajib kita yakin rezeki kita yang dah rezeki kita, anak bini kita yang selama ni banyak sikit tu Allah yang aturkan.
Dan yang akan datang pun Allah lah yang aturkan. Walaupun kita tak ada, tetap ada rezeki untuk anak isteri kita. Betul, itu sebenarnya was-was. Itu sebenarnya was-was. Saya pun terfikir kadang-kadang terfikir, kalau aku mati macam mana nanti anak bini aku? Setan bisik. Tapi gunanya ilmu. Bila kita ada ilmu, ini kata ilmu yang nak jaga kita. Bukankah selama ni sebelum kita wujud pun Allah yang menjaga rezeki dia? Adakah kita tak yakin dengan qada dan qadar Allah? Bukankah segala-galanya, umur, rezeki, semuanya Allah dah tetapkan, tak berlebih dan tak berkurang? Sampai ke situ Ustaz, kadang saya cakap dengan pakcik, ni saya nak pesan bila saya tak ada, pastikan anak-anak buat ni. Yelah, itu sebagai orang panggil atas jalan asbab, tak salah kan. Nanti kalau saya tak ada, suruh anak buat gini, itu asbab. Cuma jangan kita i'tiqad senang susah anak kita tu duduk di tangan kita. Jangan, itu salah. Yang kita pesan nanti jangan lupa belajar agama, jangan duduk dan tak belajar, nanti susah. Mana yang kita cakap tu tilik kepada hukum adat. Tapi jangan dijadikan adat tadi sebagai i'tiqad, tu salah. Maknanya sekarang ni anak-anak kita senang sebab apa? Adatnya, sebab pada adat ni kita ada, kita tolong. Itu adat. Maknanya tak mustahil walaupun kita ada, anak kita jadi susah walaupun kita ada. Dan tak mustahil walaupun waktu kita tak ada, besok anak kita lebih senang daripada waktu kita ada. Betul tak? Adakah kita yakin waktu kita tak ada, besok anak kita tak boleh menikmati kesenangan yang jauh lebih senang daripada sekarang? Sebab kita tengok dia tak ada belajar sangat. Tu jaga. Makna ini guna kita nak belajar ni. Jangan. Ingat, makna selain daripada Allah, ilmu pelajaran dunia, pelajaran akademik ni, itu semua makhluk Allah yang tak boleh memberi kesan apa pun. Wajib jaga dalam hati kita. Tu guna tu, sebab tu Allah dekatkan kita dengan belajar ni, sebab Allah tahu ada something yang tak berapa kena dalam hati kita. Jadi Allah nak baiki. Syukur, alhamdulillah. Sama-sama insya-Allah. Betul. Risau tu daripada waswas, tu namanya waswas syaitan. Wallahu a'lam. Okey pakcik, jumpa lagi pakcik. Doa saya pakcik. Jumpa lagi satu hari kan, tiap malam dia dah siap. Betul. Semua dah ada. Satu hari tu dia semua tiap ada. roh dah siap lah. Siap semua pakcik. Kadang-kadang kita Qada semua ada dah. Tak lebih, tak berkurang. Kita je nak kena standby hati kita supaya senantiasa terima apa yang dia dah tetapkan. Baik, jumpa lagi. Jumpa lagi insya-Allah. Semua gangguan tu. Betul, was-was. Gangguan. Kita belajar, kita akan diuji. Kita belajar akidah, akan datang ujian akidah. So gangguan Risau nanti kalau aku tak ada, nanti anak aku nak macam mana nak hidup. Seolah-olah macam kita pula yang memegang nyawa anak kita. Silap-silap waktu kita tak ada, besok anak kita jauh lebih senang daripada waktu kita ada. Mana kita tahu? Betul, kena yakin betul-betul dengan qada qadar Allah. Yang untuk Ustaz hadiah. Allah jazakumullah bima atidu. Masih bang masih. Sekarang juga saya pakai. Allahumma salli ala Muhammad. Okay bang, bolehlah mula kelas Quran. Apa segan ni? Saya nak gerak dah ni, nak siap-siap ni. Allah, nanti Ustaz baca tu tari tengah sibuk layang apa benda tu? Allah bagi kita semua yang lain asbab. Mohon maaf yang baik-baik. Apa dia ni? Wahai Ustaz, nanti minta baca. Oh, ya ke? Baiklah. Semalam baru kita belajar akan tauhid. Betul. Baik. Azman, kau bukan main Azman ni. Ustaz nanti bila buat kuliah terangkan ciri-ciri lelaki yang haram kami lebih daripada satu. Allah. InsyaAllah baguslah tu ilmu nak tahu Jadi isteri ni dia jadi penasihat. Isteri penasihat. Dia boleh nasihatkan suami dia. Tak salah dia nak nasihatkan, tapi dengan cara yang beradab, cara berakhlak, nasihatkan suami. Cara bertaubat. Ustaz, cara bertaubat dari bohong macam mana? Kena cari balik orang yang kita tipu. Tu
Itu dia antara kalau ikut mazhab kita Syafi'i kena macam tu. Tapi tengok kalau kita bertemu dengan dia berterus terang, menjadi mudarat yang lebih besar. Dalam hidup kita. Benda dah lama contohnya. Tiba-tiba kita nak jumpa, nak terus terang apa yang kita bohong dia, nanti menyebabkan mudarat yang lebih besar berlaku pada diri kita. Maka kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, cukup, makna kita tak mampu nak buat macam tu sebab takut mudarat yang lebih besar daripada tu, menimbulkan balik kebencian, kemarahan dia yang boleh menyebabkan jadi mudarat. Kata Imam Ghazali, cukuplah bertaubat sungguh-sungguh dengan Allah dan bersungguh-sungguh buat amal soleh sebanyak-banyaknya. InsyaAllah nanti kalau ikut kelas pengajian Minhajul Abidin tu, nanti kita akan jumpa bab taubat tu insyaAllah. Hari Isnin malam Selasa tu ada kelas Minhajul Abidin, baru 3-4 kali baca kitab tu. Jadi yang tak ada kitab boleh tolong belilah. Okey, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat-sahabat, kawan-kawan yang saya dah jadi moderator, boleh gunakanlah peluang tu sebaik mungkin ya. Kalau maknanya benda yang tak perlu janganlah. Baik insya-Allah. Hari ni saya tinggal kelas sirah, masuk kelas. Ya ke? Kenapa? Yalah, sirah fardu kifayah. Ini fardu ain. Tasawuf ni fardu ain. Sirah fardu kifayah. Tapi kalau ada waktu lain mengaji fardu ain, nak ngaji Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sirah, ngajilah sirah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jomlah, saya nak teman saya ni masuk dalam kereta jap. Jap, berjuang ni nak mengaji Quran. Sekarang saya tak ada, dia orang tak nak baca Quran. Saya ada, dia tak nak baca Quran. Okey. Jom. Teman saya masuk kereta jap. Okey bang, jumpa lagi bang. Assalamualaikum. Saya ada, dia tak nak baca Quran. Okey, saya lagi lah. Allah sallallahu Muhammad. InsyaAllah sahabat, pakat-pakat jaga adab kita masing-masing, jaga akhlak kita masing-masing. Kita nak mengaji dalam keadaan saling saling meredoi, hormat menghormati. Saya nak pesan, bila kita belajar agama, Allah akan uji kita. Kita belajar bab adab, Allah akan uji kita. Allah akan uji adab kita. Bila kita belajar tasawuf, akhlak, Allah akan uji akhlak kita. Sama ada akhlak zahir, akhlak batin kita. Ilmu tasawuf ni ilmu yang nak mengajar kita adab dan akhlak zahir dan batin, supaya zahir kita beradab berakhlak dengan orang lain, batin kita pun beradab berakhlak dengan orang lain, dan juga beradab berakhlak dengan Allah. Itu peranan ilmu tasawuf. Jadi bila kita belajar ilmu tasawuf, Allah akan uji. Nak tengok adakah kita dah berjaya mengamalkan. Adakah kita berjaya mengamalkan ilmu tasawuf yang kita dah belajar, ataupun ilmu itu tadi menjadi sekadar perhiasan sahaja. Ataupun kefahaman itu tadi, ilmu itu sekadar menjadi perhiasan sahaja. Kita tak dapat mengambil sebarang faedah daripada apa yang kita dah faham daripada kuliah-kuliah tasawuf yang kita dah ikut. Sebab tu niat kita belajar untuk beramal. Niat kita belajar bukan sekadar untuk mengetahui. Kalau niat kita belajar agama sekadar untuk mengetahui, bukan untuk beramal, maka salah. Jadi kelabu pula cermin mata saya masuk dalam ni. Panas. Subhanallah. Masya Allah. Panas. Keto duduk tengah panisnya, berjomor tengah-tengah ni. Masya Allah. Baru dah nampak. Ustaz nak tanya macam mana nak buang ujub. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Sambil-sambil sebelum tu saya nak parking tempat gedub jap sementara nak panas enjin. Saya parking tempat gedub. Aneh. Tadi parking penuh. Dia jalan sikit
sikit tak apa kan, tak kena violation kan. Allah salli ala Muhammad. Allah Rabbi. La haula wala quwwata illa billah. Ja. Mentah-mentah. Sementara saya nak pusing, nak U-turn jap. Saya tempat teduh sikit. Allah senang sini Muhammad. Allah senang sini. Barulah redup sikit. Nak tunggu kereta sejuk jap Okey. Tak nak tanya macam mana nak jap. Macam mana nak hilangkan penyakit ujub? Baik, ujub tu bermaksud kita kagum dengan kelebihan kita. Datangnya penyakit ujub ni kita berasa Allah Akbar. Kita berasa hebat, berasa kagum dengan diri kita sebab apa? Sebab kita lupa segala-gala yang ada pada kita ni adalah daripada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab itulah timbul dalam diri kita penyakit ujub, kagum dengan diri sendiri kerana terlupa bahawanya hakikatnya segala kelebihan yang ada pada kita, ada sifat yang baik, kita boleh beramal soleh, berilmu, beramal ini semata-mata dengan limpah kurniaan pertolongan Allah semata-mata. Jadi apabila kita melupakan perkara itu, bahkan kita memandang semua itu adalah hasil daripada usaha ikhtiar kita,